Kita mengetahui bahawa dinasti Qin ialah dinasti pertama dalam sejarah Cina yang berjaya menyatukan seluruh Cina, menyatukan seluruh suku-suku kaum yang menghuni kawasan di sekitar lambah Sungai Huanghe, suku-suku kaum yang bertutur dalam satu bahasa, dalam rumpun dan dialek yang sama yang hari ini kita ketahui sebagai keluarga bahasa Cina. Namun, dinasti Qin tidak bertahan lama lalu menemui pengakhirannya. Pada saat kejatuhan dinasti Qin, China mula memasuki era peperangan saudara di mana dalam dua pihak saling berebut tahta Maharaja China dan dua belah pihak itu ialah Chu dan Han. Dunia hari ini mengenali fasa ini dalam sejarah China sebagai persengketaan Chu-Han. Dan persengketaan itu menyaksikan pelbagai pertempuran-pertempuran yang sangat menarik untuk disaksikan dan dipelajari oleh kita semua. Dan salah satu daripada watak besar di sebalik pertempuran hebat itu ialah Han Xin, seorang jeneral perang yang boleh diibaratkan lahir setiap 100 tahun dalam sejarah Cina. Sang manusia jenius yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan Liu Bang. Han Xin meninggal dunia pada 196 sebelum Masihi. Han Xin adalah seorang lelaki biasa yang sebenarnya mempunyai sejarah yang dikurniakan kebijaksanaan yang tiada bandingnya pada zaman itu. Namun, kehidupan Han Xin adalah sangat sadis. Anak yatim ini bergantung kepada ihsan orang lain setiap hari. Dia dicatatkan akan meminta-minta makanan setiap hari di sekitar kampungnya. Namun, pada saat kebuluran yang sudah bersahabat dengannya, pasti akan ada seorang perempuan di kampungnya yang merasa simpati. Maka, si perempuan itulah yang setia memberikan makanan kepada Han Xin. Han Xin yang sememangnya bercita-cita menjadi seorang panglima perang yang hebat, suatu hari nanti menjanjikan pada perempuan tadi balasan kalau dia berjaya mencapai cita-citanya. Walaupun hidup dalam keadaan serba susah, namun Han Xin selalu meluangkan masanya untuk membaca tentang strategi-strategi ketenteraan dan juga berlatih bermain pedang seorang diri. Bahkan, Han Xin mempunyai satu tabiat dengan berjalan-jalan di sekitar kampungnya sambil membawa pedang kayu yang selalu digunakan untuk latihan, sambil membayangkan dirinya sebagai seorang jeneral perang yang hebat. Pernah suatu masa, Han Xin terserempak dengan sekumpulan pembuli yang memang sering menyasarkan Han Xin yang menurut mereka berimpikan benda yang mustahil. Kalau dalam masyarakat Melayu kita pada hari ini, mungkin Han Xin diibaratkan sebagai mat jenin. Orang kampung Han Xin tidak boleh melihat seseorang lelaki yang berbisi dan bermimpikan impian seperti Han Xin. Han Xin diketawakan, diejek, malah dimaki dengan sangat hina kerana menjadi seorang lelaki yang berbisi dan dia telah dipaksa merangkak di bawah kangkang ketua kumpulan pembuli tadi kalau tidak mahu dipukul. Han Xin akur kerana menyedari dirinya yang dikelilingi oleh kumpulan manusia yang ramai dan berbadan besar. Sejarah mencatatkan selepas puluhan tahun dari peristiwa itu, Han Xin sendiri mendapatkan kumpulan pembuli itu. Anehnya, Han Xin tidak menghukum mereka. Sebalik, Han Xin menganugerahkan pangkat dan jawatan kepada lelaki yang terpaksa dia merangkak di bawah kangkangnya satu ketika dahulu. Dipendekkan cerita, akhirnya Han Xin berjaya memasuki pasukan tentera Chu yang dipimpin oleh jeneral perang bernama Xiang Yu yang ketika itu sedang menggerakkan revolusi menggulingkan dinasti Qin. Dalam pasukan tentera Xiang Yu, Han Xin sering mendapatkan Xiang Yu dan mencadangkan strategi dan taktikal perang untuk digunakan dalam medan peperangan. Namun, Xiang Yu tidak mengendahkan setiap idea yang datang daripada Han Xin, menyebabkan lelaki itu kecewa lalu meninggalkan pasukan Chu. Bertahun-tahun kemudian, Xiang Yu yang akan akhirnya menyesal dengan tindakannya itu kerana Han Xin akan menjadi nemesis utama Xiang Yu.
dalam medan perang dalam fasa persengketaan Chu Han ketika era kejatuhan dinasti Qin. Han Xin akan menjadi kanser yang akan menjatuhkan sendiri rejim Xiang Yu. Kalian akan mendapati bahawa Liu Bang tidak mungkin akan menang ke atas pasukan Chu yang memang sebuah pasukan yang sangat ampuh dan kuat. Dengan kehebatan Xiang Yu di medan perang dan kebijaksanaan yang dia perolehi, Liu Bang yang kekurangan seorang penasihat militer yang hebat akhirnya dihantar ke Banshu, ke sebuah pedalaman Cina untuk mentadbir di sana. Selepas berjaya menjatuhkan dinasti Qin, Xiang Yu telah membahagikan Cina kepada beberapa bahagian di mana setiap bahagian itu diperintahkan oleh orang-orang kepercayaannya. Raja Chu yang merupakan sekedar boneka Xiang Yu akan memerintah di Xiangyang yang mana menjadi pusat pemerintahan dinasti Qin. Zhang Liang, penasihat Liu Bang, menasihati daripada melawan arahan Xiang Yu. Maka Liu Bang mematuhi arahan Xiang Yu dalam waktu itu sementara mengumpulkan kekuatan untuk menjatuhkan Xiang Yu. Ketika itu, Liu Bang telah mendapati bahawa nasibnya untuk menjadi Maharaja Cina dan memerintah seluruh Cina agak kabur kerana terperangkap di kawasan pedalaman seperti Bashu yang makanan asasinya ialah serangga goreng dan segala makanan yang sangat pelik. Itu belum lagi kalau berbicara tentang muka buminya yang di kawasan Payabakau. Namun, siapa tahu takdir mempunyai perancangan lain untuk Liu Bang memiliki Cina. Han Xin ketika itu mengembara ke Banshu untuk menyertai pasukan Han sambil dalam hatinya berbara dendam pada Chu dan Xiang Yu. Dia mahu membuktikan pada Xiang Yu bahawa dia bukan calang-calang orang. Dia adalah orang yang sangat berbakat dan Xiang Yu akan menyesal dengan tindakannya. Sampai sahaja di Banshu, terus Han Xin menyertai pasukan tentera Han. Namun, seperti mana yang berlaku di Chu, tiada siapa pun yang melihat bakat yang dimiliki oleh Han Xin. Membuatkan Han Xin terpaksa melakukan sesuatu untuk memastikan orang atasannya nampak akan bakat dirinya. Dan orang atasan itu ialah Xiang Haoying, orang kanan Liu Bang, merupakan pertama menyedari bakat terpendam yang dimiliki oleh Han Xin ketika Han Xin hampir terpancung kepalanya oleh Xia Hao kerana melanggar undang-undang. Tertarik dengan ungkapan Han Xin itu, maka Xiao Ying telah memberikan tugas untuk mengawal bekalan makanan untuk pasukan askar untuk Han kepada Han Xin. Han Xin telah mengaplikasikan strategi peperangan yang hebat pada pengurusan bekalan makanan. Han membuatkan bekalan makanan dimiliki oleh Han bertambah berkali-kali ganda. Meski ketika itu, mereka menjadikan Bashu sebagai kawasan pedalaman markas mereka. Lalu, bakat ini pula dikesan oleh Xiao He, salah seorang penasihat Han. Xiao He merasakan orang yang mampu membawa Liu Bang keluar daripada Banshu sudah berada di depan mata. Lalu, dibawa Han Xin kepada Liu Bang. Namun ketika itu, bakal Maharaja pertama dinasti Han itu langsung tidak mengendahkan bakat Han Xin, membuatkan Han Xin merajuk dan meninggalkan kota Banshu pada malam itu juga. Merasakan bahawa majikannya melakukan kesilapan paling besar, maka Xiao He pun menunggang kuda mengejar Han Xin di bawah bulan purnama untuk cuba memujuk Han Xin untuk kembali ke Banshu. Ketika itu, terdapat beberapa orang melihatkan Xiao He menunggang kuda mengejar Han Xin. Maka, kabar angin kononnya Xiao He meninggalkan pasukan Liu Bang mula tersebar, membuatkan Liu Bang menjadi risau apabila orang kanannya berpaling tada. Namun, Liu Bang berasa lega apabila melihat Liao Shi kembali bersama Han Xin. Lalu bertanyakan soalan kepada Xiao He, kenapa dalam kebanyakan orang yang berpaling tadah daripada aku, kau hanya mengajar Han Xin untuk memajukannya kembali? Xiao He menjawab kerana bakat yang dimiliki oleh Han Xin adalah tidak tertanding oleh mana-mana jeneral perang pada waktu itu. Justru, untuk mendalami bakat hebat yang dimiliki oleh Han Xin. Antara contoh kehebatan yang dimiliki oleh Han Xin ketika berperang ialah penaklukan 3 Qin oleh Han Xin
merujuk kepada 3 orang bekas jeneral dinasti Qin yang berkhidmat untuk Xiang Yu. Pertempuran Jingzhou menunjukkan kebijaksanaan Han Xin menggempur seluruh bala tentera 3 Qin. Ketika Chu berjaya menyatukan seluruh China di bawah pemerintahannya, 3 bekas jeneral Qin diberi tanggungjawab untuk mentadbir negeri Guangzhou untuk berjiran dengan negeri yang ditadbir oleh Liu Bang. Maka, pelan pertama untuk dilakukan oleh Han Xin selepas dilantik menjadi jeneral kanan Han untuk mengaburi mata 3 jeneral Qin itu ialah mengarahkan askar-askar di bawah Han untuk memperbaiki satu-satunya jalan keluar daripada Qin di jalan di tepi pergunungan. Sengaja Han Xin melakukan ini untuk mengaburi mata 3 jeneral Qin, seolah-olah membayangkan bahawa Liu Bang tidak berminat untuk melakukan ekspedisi tenteranya sebalik sekadar bersemayam di Banshu. Namun, dalam masa yang sama, Han Xin telah menggerahkan bala askar utama Han untuk terus menggempur Guangzhou melalui jalan rahsia. Askar yang diarahkan untuk membina dan memperkaya jalan itu rosak adalah sekadar decoy untuk membuatkan 3 jeneral Qin terleka. Impaknya, ketika bala askar Qin sampai ke negeri Guangzhou, semuanya sudah terlambat dan akhirnya negeri Guangzhou berjaya ditawan oleh Han Xin. Siapa tahu, jantung utama pasukan Han yang menyebabkan dinasti Han ini berdiri dan wujud sebenarnya telah mengusahakan pemberontakan tersendiri. Namun, isteri Liu Bang, Maharani Lu Zi, merupakan mastermind sebalik kebangkitan Liu Bang menjadi pemimpin dapat menghidup plan Han Xin. Bersama dengan Xiu He yang merupakan orang yang mengangkat Han Xin menjadi jeneral perang kanan, Han Xin berjaya ditangkap lalu dihukum mati bersama dengan isteri dan anak-anaknya serta ibunya, semua saudara maranya oleh Lu Zi sendiri. Ironisnya, orang-orang yang memberi kehidupan kepada Han Xin sehingga menampan nama dalam sejarah, rupa-rupanya orang yang telah memberikan kematian kepada Han Xin. Ini membuatkan sebuah pepatah dalam bahasa Cina wujud yang menggambarkan peristiwa itu, iaitu kegagalan dan kejayaan kerana Xiu He.